Okey, baik kita sementara tunggu yang lain masuk tu, belanja lagu Doraemon dulu. Aduh, kau dengar tak lagu dengar tak lagu ni? Dengar tak lagu ni? Okey. Baik, ada yang dah masuk, sila bagi respon. Audio okey tak okey? Belanja lagu Doraemon dulu. Aduh, kau dengar tak lagu dengar tak lagu ni? Dengar tak lagu ni? Tak dengar, alamak jatuh. Baik, ada yang dah masuk, sila bagi respon. Kuat sikit. Audio okey tak okey? Belanja lagu Doraemon. Aduh, kau dengar tak lagu dengar tak lagu ni? Dengar tak lagu ni? Tak dengar, alamak jatuh. Baik, ada yang dah masuk, sila bagi tak dengar? Audio okey tak okey? Okey, 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 okey. Lagu tak dengar pula. Waalaikumsalam. Alamak, jatuhlah datang ni. Tak dengar. Okey, baik. Sorry lah. Try sistem tadi kan. Okey, baik. Okey, siapa dah masuk ni? Waalaikumsalam. Muhammad Firdaus. Waalaikumsalam. Baik, korang semua. Sempat lagi untuk korang tekan butang share ni. Saya pun nak kena share lah dulu kan, sementara tunggu yang lain masuk ni. Ada lagi ramai yang mungkin tak tahu ni, kita dah start live ni. Saya nak share dulu jap, nak copy link, nak bagi dekat grup-grup yang kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita ramai ni yang mana-mana nak tahu pasal kegilaan ni. Kegilaan ni kan. Kegilaan apa nama orang kita dalam membuat pembelian gila ni. Baik, saya nak share dulu dalam grup-grup yang sepatutnya mereka berada ni. Korang pun jangan lupa tekan butang share dulu. Thank you bagi mereka yang sudi share. Alhamdulillah kerana korang sudi share. Waalaikumsalam Rosmas Kemujo. Afiq Ashraf. Okey, belit dalam ni apa hal? Okey, baik, jom kita pergi jap. Saya nak pergi dekat 2-3 tempat lagi ni. Mana lagi nak pergi ni? Nak ajak dia orang, jom kita layan live hobi gila. Hobi gila ke? Hobi gila ke orang panggil ni? Bukan gila lah lebih kurang. Okey, kita nak bagi dekat grup-grup yang ada, grup-grup G-Shock lah, grup-grup folding bike, kita bagi je, belasah je, asalkan dia orang dapat bersama malam ni tuan-tuan. Korang pun jangan lupa tekan butang share, sebab kita nak ramai-ramai malam ni sembang-sembang pasal kegilaan. Sembang-sembang pasal kegilaan orang kita ni dalam membuat pembelian-pembelian barang-barang yang rare item ni tuan-tuan. Okey, baik. Mana lagi nak pergi ni? Grup apa lagi nak pergi ni? Grup G-Shock. Grup G-Shock. Alright. Jom. Dah lah tu. Bukan kerja saya nak share sampai sana sini. Koranglah kena share. Waalaikumsalam. Siti Nur Solehah. Hari ni nampak sihat walafiat. Alhamdulillah hendaknya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kembali Cik Angah Yan kita. Kak Kejel, Waalaikumsalam. Siapa lagi yang masuk ni? Rosmas Kemujo. Waalaikumsalam Rosmas Kemujo. Siapa lagi ni? Azmi TJ. Suara double? Tadi sebab saya dengar pakai, saya buka saya punya phone. Dengarlah double. Sekarang okey kot suaranya. Tolong informasi sikit sambil kita tunggu yang lain masuk ni tuan. Informasi sikit. Suara saya okey tak okey? Korang dengar tak lagu ni? Try dengar tak? Pam. Tu. Amboi. Hai. Sambil tunggu. Ya, waalaikumsalam. Apa topik malam ni? Malam ni topik gila. Topik orang kita berbelanja gila, buat kerja gila. Okey, buat kerja gila. Pergi Jepun beratur panjang. Okey, suara and audio tune. Thank you Nur Azna Romli. 89 orang. Panggil lagi. Thank you kerana korang tekan butang share. Saya alu-alukan korang tekan butang share. Simple aja. Kita nak tahu kenapa orang kita ni gila sangat ni. Baik, jom. Doraemon. Suara okey, dengar muzik. Suara pun dengar kan? Tak apa, kita dengar sekejap. Sambil-sambil korang tekan butang share lagi. Malam ni tuan-tuan, korang akan dapat belajar benda yang sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Sebab kita nak tahu pasal macam mana orang kita ni. Ada orang dalam planet bumi ni yang sanggup beratur sampai 8 jam, 10 jam semata-mata untuk membeli satu produk
produk yang rare item. Kenapa dia orang ni sanggup sangat-sangat nak buang masa bagi kita. Tapi bagi mereka mungkin bukan buang masa. Bagi mereka itu ialah satu pelaburan, satu benda yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat-sangat berfaedah bagi dia orang. Iya ke faedah? Iya ke faedah? Tekan butang share. Jom. Lagu R&B tu sedap. Lagu R&B ke? Ada R&B belakang ni. Saya tak buka lagu R&B pun. Alright. Tota Modaisuke, Doraemon. Okay, 91%. Saya nak 100 orang saya nak start. 100 orang saya nak start. Tolong tekan butang share kejap. Lawa Madman cikgu. Tahu ke korang tengok ah? Nampak daripada jauh pun kenal Madman Madman. Alamak. Belanja. Alright. Saya belum start lagi ni. Lagi 3 orang. Tekan butang share. Saya nak ajak korang ramai-ramai malam ni kita nak sembang pasal topik yang sangat menarik. Pasal orang buat kerja gila, beratur berjam-rejam. Orang kata itu buang masa, tapi ada orang kata itu ialah pelaburan. Apa dia yang diorang buat? Tuan-tuan, gila. Baik, dah lah tu Doraemon, senyap lah Doraemon. Asyik Doraemon aja. Alright. Baik tuan-tuan, sebelum kita start, now dah tepat 100 orang. Saya teruskan live kita malam ni tuan. Before that, jom kita rolling the intro. Wow. Macam intro best tak? Macam intro best tak? Oh ganas Cikgu Azrul sekarang ni. Dia main intro lah, dia main rolling lah, dia main roll VT lah. Okey tuan-tuan. Okey jom. Dah ramai dah. Dah 125 orang. Tak apa. Kan ramai lagi masuk lepas ni. Ramai yang malam Sabtu ni kadang-kadang dia orang ni bersama dengan keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan, malam ni oh mantap Thank you Muhammad Zul Talaat. Mantap tuan-tuan. Malam ni saya nak bawa pada korang, nak bawa bersama korang seorang orang yang bagi saya tak tahu nak panggil dia orang ni apa. Saya tak tahu nak gelar dia orang ni apa. Seorang sahabat kita ni nama dia Zul Kamal ni antara kolektor tegar yang saya dapat bawa bersama dengan live pencerita ni, live cikgu ni. Okey. Apa yang saya nak kongsi dengan korang semua, saya dah sembang dengan dia. Saya dah call dia, dah sembang dengan dia, dah tanya dia macam-macam tuan-tuan. Cerita-cerita yang dia bagi kat saya dalam call dah mengejutkan, dah menakjubkan, dah memang gila kata orang. Okey. Dia orang ni satu kelompok ni, satu kumpulan manusia yang lahir di planet bumi ni yang bagi saya dia orang ni sanggup buat kerja gila. Apa kerja gila dia orang buat? Dia orang ni sanggup kadang-kadang fly pergi ke Jepang, pergi ke Jepang, lepak sana 2-3 hari semata-mata untuk beli 3-4 barang yang dia orang kena beratur panjang. Yang beratur tu bukan setakat beratur 5-6 orang macam orang beli tiket bola. Tiket bola pun tak teruk macam tu tuan-tuan. Ini dia orang beratur kadang-kadang sampai 8 jam, 10 jam. Kadang-kadang benda tu nak dibeli pada besok hari. Hari ni dah beratur dah. Dia orang ni tuan-tuan, dia orang ni kegilaan dia orang tu. Dia orang beratur bukan beli barang-barang yang harga RM5-6 tuan-tuan. Dan kadang-kadang kalau dia orang beratur tu tak semestinya dia orang tu dapat beli pun. Kadang-kadang fly ke Jepang nak beli barang, tiba-tiba penuh. Kuota habis. Tak boleh beli. Jadi dia orang ni balik buta-buta je. Tak dapat satu ketul barang pun. Dah lah fly ke Jepang, kos belanja flight dah tinggi, kena sewa hotel bagai, barang yang diorang nak beli tu pula tak dapat beli, balik kosong. Apa gila diorang ni? Tuan-tuan? Dan diorang ni pula bukan beli barang-barang yang cikai-cikai tuan-tuan. Kadang-kadang barang tu satu barang sampai 2-3 ribu harga dia. Kadang-kadang sampai 4-5 ribu harga dia. Lepas tu balik ke Malaysia belum confirm boleh jual barang tu. Tapi diorang ni sanggup melaburkan belanja diorang untuk beli barang-barang yang bagi kita orang biasa ni ini gila. Bagi dia orang tak, itu bukan gila. Dan kadang-kadang dia orang ni collect, dia orang ni simpan barang-barang tu sampaikan berpuluh-puluh, tak cukup satu version, pergi version kedua. Tak habis version kedua, pergi version ketiga pula. Tak pernah berhenti dia orang punya gila ni tuan-tuan.
Malah daripada apa saya sembang dengan Brother Zul Kamal ni, dia pernah berhadapan dengan situasi yang sama sampai ke bumi Jepang. Beg belum lagi disimpan di hotel, dengan beg yang sama turun daripada flight terus pergi tempat nak beli barang tu, tak dapat. Tak dapat. Allahu Akbar. Gila kan? Saya tak nak apa nama buang masa, sebab Brother Zul Kamal pun dah lama menunggu kita ni. Saya tak nak tak nak bagi dia rasa macam, alah Zrul, kau sembang tak bagus lah sebab kau ni bukan pakar dalam bab collector item. Tapi tak apa. Tak bagus tak semestinya tak berminat. Aku minat tapi tak ada duit. Tak ada duit. Okey, jom. Saya jemput brother kita yang telah pun bersedia sejak pada jam 8.45 tadi lagi. Jom kita panggil Brother Zul Kamal kita. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. So kita hari ni saya nak beritahu awal-awal, Bro Kamal, Bro Zul kita berdepan dengan masalah sebab dia punya earphone dia hilang. So kalau korang rasa ada audio dia turun naik tu biasa. Okey, Brother Zul kita, apa nama, sihat? Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Saya tak nak Brother Zul terlampau formal lah. Jangan formal lah. Ini bukan segmen sembang pasal agama. Ini bukan segmen sembang pasal psikologi. Ini segmen hobi. Jadi semalam sembang saya memang dia sembang gila punya laju kan, gila punya lancar kan. So malam ni jangan panik, jangan rasa macam cuak-cuak. Okey, Brother Zul, cerita sikit your experience sebenarnya. Siapakah anda di mata masyarakat? pernah buat apa sekarang ni, apa yang anda buat? Sikit background, silakan Brother Zul. Okey, saya nak start apa-apa, saya nak ucap terima kasih sebab join saya untuk share experience ni. Saya dah lama nak share benda-benda ni. Orang kata benda yang orang kata tak semua orang akan faham. Walaupun buat tak faham, tapi ada akan faham. Okey, nama saya Zul Kamal Abdul Aziz. Umur saya dah masuk 33, muda lagi. Anak satu. So sekarang saya buat full time untuk menjual barang-barang hobi ni lah. Sebelum ni saya bekerja, tapi sekarang saya dah tumpukan perhatian sepenuhnya untuk buat barang-barang hobi ni lah. Okay, so saya nak cerita pasal memburu ni. Memburu ni setiap orang ada macam. Okay, ada memburu stamp, ada memburu baju, ada memburu helmet, ada memburu RZ, ada juga memburu nasi kandar. Betul? Nasi kandar? Nasi kandar pun, saya pun beli nasi kandar online. Daripada Penang datang ke KL. Sebabkan memburu tu, dia memburu ni macam dia punya feel lain macam. Dia selagi tak dapat, selagi tu rasa macam resah. Memang resah. Resah dan gelisah. Okey. So, salah satu saya nak share yang pertama. Yang pertama ini dalam Malaysia. Harap nampak lah. Ini membakar namanya. Tuan-tuan tahu tak? Hari ni saya nak beritahu korang, Zul Kamal kita adalah antara manusia dalam planet bumi yang tinggal di Malaysia, antara orang yang pertama yang memiliki PS5. Siapa yang memang kaki game, dia tahulah macam mana seksa nak jadi orang pertama. Nak jadi orang ke 18,000 sedang. Orang pertama ni, Zul Kamal, saya rasa ni bukan hari ni beli terus dapat kan? Apa cerita nak dapat PS5 ni? Kita ringkaskan sikit. Okey. Keluar pre-order. Okey, pre-order masa pertengahan bulan 11. Okey, macam mana saya tahu mereka ada keluarkan pre-order daripada Sony Malaysia? Saya godik masuk group, masuk forum, dan diorang kata ada keluar pre-order. Okey, macam mana pre-order tu? Diorang ambil full payment. Okey lah, saya kata alah full payment. Okey lah, try lah. Kumpul kurit tabung. So diorang kata masa malam tu diorang akan ada buat online. Okey, ni Sony. Okay, so buat online tu, kita akan masuk ke website Sony. Okay, tepat pukul 12.30 malam untuk launching tu, saya dah try masuk. Malangnya, tak sampai saya rasa seminit 2 minit kot, sold out. Okay, then saya kata tak apalah, sold out. Saya try masuk ke satu lagi platform yang agak famous untuk kita membeli belah, pun sold out. Jadi, orang kata selain daripada membeli secara atas talian daripada Sony Malaysia,
kita juga boleh membeli di kedai untuk kaedah pre-order sebab diorang tak ada buat ready stock. Okey, jadinya saya pun dia ada dalam 26 ke 27 kedai under Sony yang akan membuat pre-order untuk PlayStation ni. So salah satunya Sony di Sunway Pyramid. Kedai buka pukul 10. Jadi saya rasa time tu macam relax pukul 10 kot, tak ada orang, tak ramai kot tengah bulan. Lagipun benda ni pre-order kan. Satu lagi je macam alah relax kata. So saya pun keluar rumah ke 8.30. Jadi saya sampai di Sunway Pyramid tu dalam 8.50. Lenggang punya lenggang. Adakah terkejut? Adakah tak terkejut? Saya agak terkejut sebab depan saya dah ada 40 orang beratur. Okey, 40 orang dah beratur. Dan bestnya kedai buka pukul 10. Jadi saya pun dah sampai situ, apalah beratur lah. Lepas kita dah beratur, pukul 9 tu, pukul 9 lebih, pukul 10, staff dia datang. Staff dia datang, orang kasih macam satu kertas untuk menunjukkan kita ni dapat nombor giliran. Okey, nombor giliran. Nombor saya dalam 30 lebih 40 lah sebab dia ada keluar 2 version. Okey, satu digital, satu disk. Yang ni disk. So, saya dapat giliran tu. Lepas dah pukul 10 subuh dah belakang dah ramai. Ada juga orang kata batal pembeli yang tak dapat membeli sebab nombor giliran dah habis. Apa yang saya fahamkan, satu outlet dapat dalam 60 ke 70 unit. Daripada 2,000 unit untuk seluruh Malaysia. Jadi harga retail dia dalam 23. Okey. Tapi ini pun ada juga orang yang resell. Harga sekarang kalau resell pun antara 3,500 ke 4,500. Kenapa jadi macam tu? Sebab buat masa sekarang Sony Malaysia hanya keluarkan 2,000 unit. Tapi mereka akan keluarkan lagi tahun depan untuk buka pre-order. Jadi dia punya feel yang best dia sebab kita beratur. Kedua, gairah beratur tu sebab kita dapat apa yang kita nak. Alamak, gairah beratur. Saya nak beritahu korang, aku tak faham lah sebenarnya gairah beratur dia apa dia. Aku tak faham bab gairah beratur ni sebab tuan-tuan, bagi orang macam Zul Kamal ni, dia kata itu gairah beratur, kenikmatan dia beratur. Aku tak faham kenapa yang diorang kata nikmat sangat ni. Mungkin bagi dia sebab lepas beratur dia dapat barang yang dia nak kot kan. Tapi ada cerita Zul Kamal ni, dia pernah beratur, dia pernah cuba beratur tapi tak dapat barang. Jom tengok video ni. Jom tengok video ni. Aduh. So apa, siapa yang order tu saya akan full refund hari ni. Tak apalah, angkat tak ada rezeki. Kedai buka esok pukul 11 pagi. Siapa yang kata mahal ke apa, inilah sebab punca kenapa harga dia macam tu. Minta maaf cakap saya keluar duit flight, duit wifi, duit makan, duit train bukan 500 tau, 2,000 lebih. Tapi tak apalah, anggap tak ada rezeki macam mana. Sama belakang. Tapi tak apa, saya je jenis kalau nak niaga tak dapat barang saya full refund, jangan risau. Pada macam ini yang beratur memang tak dapat lah jawab. Nak sampai pagi esok pukul 11. So memang tak dapat lah jawab. Kau nak tidur sini? Memang tak lah. Okey. Dah limit dah tu. Ni limit dia. Dia dah limit. Okey. Kalau nak boleh cepat.
PM belakang. PM belakang jangan tag PM harga reset pula. Ha. Udis. Yang depan tu tak dapat udis. T-shirt je. Penat dua helai naik combo 3,000 jalan lah. 3,000. Balik naik apa naik taksi ke? Ni. Ingat dapat 3 belum ni gambar 3 pakai ini. So hari ni kita happy. Tak sia-sia beratur daripada pagi tadi 5 jam berdiri, Dengan tak makan. tak makan, tak minum. Akhirnya dapat kat udis satu. Kita sampai bengkak. Nampak? Okey. Jom Sekarang kita on the way try. Babe pula. pergi babe pula. Aduh, ramainya. Tak apalah, korang bantu lah. Nak try. One day patut 1 tahun tu. Try je lah. Baru kau tahu lah. Mata-mata nak ni. Kan? Jangan tunjuk lah, jangan tunjuk. Yang tunjuk, simpan balik. Simpan dekat kaki kan? 3,500. Siapa nak beli? RM1 Malaysia. Kau ni balik haji tu. Ha? Balik haji tu 3,500. Penat bang, 5 jam bang beratur. Berdiri tau, bukan baring. Korang nampak tak? Gila tak gila? Korang nampak tak dia punya gila tak gila? Saya tu tadi saya kata, aku tak faham. Dia nak beli satu barang je pun. Dia pergi dekat sana, tadi nampak tak dekat Bape ke Babe ke Bape tu. Dapat seorang satu je pun, tapi beratur bagai nak gila. Lepas tu yang paling malang dia pergi ke Jepang tu, turun-turun flight dengan bawa beg, tak simpan beg lagi, dah nak pergi beratur tapi tak dapat beratur. Bukan tak dapat beli, beratur pun tak dapat. Padan muka mangkema. Kan? Beratur pun tak dapat. Apa ceritanya Zul? Silakan Zul. Aduh, saya tengok balik video tu saya dah tergelak, seriously. Okey, cerita dia tak silap saya tu dah dalam 2018. Okey, dia keluar satu Supreme. Okey, Supreme tu nama dia, tak silap saya, Supreme Box Logo CDG. Okey, box logo tu ibarat macam ni. Contohlah belanja sikit petak. Ni petak ni kawan punya brand ni. Okey, so baju tu kita dah tahu dah dia akan keluar sekian hari. Okey, so saya pun dengan kawan dah plan. Kita tahu Supreme untuk Jepun akan keluar pada hari Sabtu 10 pagi. Okey, so saya plan fly hari Khamis sampai sana malam dan pagi esok subuh train pukul 6 pagi shoot ke Tokyo. Tokyo kalau naik train dalam sejam lah. Okay, so saya sampai sana pukul 7 lebih macam tu. Sebab kita orang dah sampai awal, pukul Khamis malam pukul 11. Saya dengan kawan pun relax lah, kata relax lah, benda esok keluar kata. Paling-paling pun petang baru kasih yang kata update. Jadi kita orang pun berjalan kaki tempat diorang berkumpul untuk dapatkan refer nama. Okay, refer ni ada setengah orang akan fikir refer tu macam ikam berbayar, tak? Ni bukan ikam berbayar. Kita beratur, nanti akan ada staff kasih macam satu tablet untuk kita ambil nombor kita giliran. Okey, jadi untuk dalam kes ni saya dah sampai di situ, saya rasa dalam 200-300 orang ada kot yang dah beratur. So saya tak expect diorang dah beratur. Saya tanya diorang kata diorang dah beratur daripada pukul Khamis malam pukul 10. Jadi saya expect diorang beratur hari Jumaat, paling cepat pun 11 pagi atau tengah hari. Jadi saya tak sangka diorang dah beratur Khamis malam pukul 10 malam. Jadi kalau ikut biological thinking memang tak dapat lah. Jadi proses ni masih beratur. Okey, walaupun ada 300 orang, contoh saya yang orang ke-10 terawal. Okey, tak semestinya saya dapat di nombor giliran nombor 1. Tak semestinya. Sebab diorang akan buat tab dekat tab tu, kita tekan je tab tu, nombor tu akan random tau. So 300 orang, diorang akan limit 300 orang. Once kita tekan je, contoh nombor keluar 289. Jadi orang yang first beratur tadi, 289 tu, dia akan ambil nombor ni untuk beratur keesokan harinya pada hari Sabtu. Apa gila? Okey. Dua kali beratur lah ni. Yes.
Betul. Okey. Dalam masa sama, tak semestinya staff butik akan start berada depan. Kadang-kadang, diorang ni ada main psikologi, diorang start kasih nombor dari belakang ataupun dari tengah. Jadi, kita pun tak tahu adakah, walaupun kita dah orang tamu sampai situ, kita tak tahu adakah kita akan dapat nombor. Once kita dah dapat nombor, staff datang, adakah kita akan dapat nombor yang orang kata sedap? Contoh nombor 10 ke, 20 ke. Sebab kalau nombor kita dah sampai ke 285, 289, potensial nak beli barang tu agak tipis. Sebab contoh kalau ada 5 barang, kita dah tak boleh nak beli ke 5 item, mungkin ada beli-beli satu. Orang yang atas-atas tu akan beli. Jadi kat situ orang kata dia punya cabaran dia tu agak rasa nervous. And masa tu saya memang agak stres, geram, nak nangis pun ada sebab saya dah buka pre-order untuk 2 helai. Untuk 2 helai saya buka pre-order dekat 4,000. Dengan harapan bolehlah cover flight sikit. Tapi sebab saya dah sampai sana, beratur pun dah penuh, jadi saya terpaksa full refund dan terpaksa cari barang lain untuk cover balik kos. Cover kos saja tau, saya tak masuk, ada untung pun. Yelah, tiket flight lagi. Yes, sebab time tu saya flight hari Khamis malam, balik hari Ahad pagi. So saya Ahad pagi, saya akan tiba KL dalam Ahad malam. Tengok Anwar. Mak ai, kat mana gairahnya kalau macam ni nampak dia kata apa? Boleh jadi gila dah beratur depan, orang belakang dapat dulu. Dah lah tu pula, hari pertama beratur nak ambil nombor. Hari kedua kena beratur pula nak beli barang. 2 hari nak korbankan masa semata-mata dengan satu barang. Gitu? Ya, betul. So the next day kita akan beratur balik mengikut nombor yang kita ambil semalam. Cuma sekarang sistem dia dah berubah. So kita tak perlu nak orang kata berkemping. Diorang akan hantar email. Contoh barang keluar hari Sabtu, hari Selasa malam macam tu diorang akan hantar email. Dan email tu kita kena sign in dengan cepat sebab selalunya dalam masa beberapa minit saja slot email tu akan padam, tutup. So lepas kita dah sign in email tu, the next day ataupun hari hari Khamis diorang akan bagi nombor kita dan hari Sabtu kita akan beratur. Tapi hanya untuk mereka yang mempunyai residen di Jepun sahaja. Email tu semua bahasa Jepun. Jadi diorang akan minta detail lah, alamat, nombor phone apa semua. Untuk memastikan adakah kita yang betul-betul orang yang isi form tu, bukannya bot. Macam tu. Zul, dah tahu benda tu seksa, dah tahu benda tu payah, dah tahu benda tu tak masuk akal bagi orang biasa lah. Kalau saya rasa saya surrender. Saya mengaku awal-awal saya memang surrender tahap maksimum gila babai punya. Gaban pun surrender. Sebab apa? Sebab satu, kalau tak beratur pun nak email tu pun korang nak kena betul-betul jadi orang betul-betul orang fanatik gila-gila lah. Betul lah, kena cepat kena block. Dah tahu benda tu gila, kenapa korang buat lah? Apa korang dapat dah sebenarnya? First, dia punya seronok dia tu. Dia seronok tu ibarat kita dapat naik skyline A34 tu. Dia punya gairah dia tu macam ibarat kita dapat naik skyline A34 ataupun waktu sekarang ni kita dapat beli ataupun dapat jumpa RZ NOS stok kilang harga 8,000. Macam itu dia punya gairah dia tu. Ibarat jumpa iklan, RZ NOS 8,000 je kot. Tapi tak ada terdapat beli lagi. Macam tu gairah dia. Dapat beli dia, lagi-lagi gairah. Tapi mustahil dengan tak mustahil je. Macam tu. So, tapi korang sanggup buat macam tu sebab korang memang bukan membeli atau adakah Zul ni memang membeli sebagai collection ataupun memang Zul mencari memburu tu untuk mendapat income balik sebenarnya? Dia stuck kejap. Tiba-tiba Zul stuck. Saya benda ni saya paling marah dengan Icam ni. Tiba-tiba dia stuck ni. Tapi tak apa. Saya faham. Zul dia terhenti sekejap, tak apa. Dia akan masuk balik. Jangan risau. Dia akan ada balik dia punya signal. Tapi saya cuma tak faham benda ni. Dia kadang-kadang kegilaan orang kita ni, macam Zul sendiri, saya dah tengok, saya tadi sempat bersembang lah dengan 4-5 orang otai-otai G-Shock. Dia orang cerita kat saya. Tak apa Zul. Zul masuk balik Zul. Tekan balik Zul. Masuk balik Zul. Tekan balik.
Jap saya tutupkan Zul and then Zul masuk balik Zul. Tekan balik Zul, tekan balik. Masuk balik. Jangan panik. Okey, baik. Cuma kegilaan dia orang ni tuan-tuan. Zul masuk balik. Okey lah, mak. Okey Zul, sabar Zul. Relax Zul. Okey Zul. Tadi dia biasalah hujan-hujan ni kan. Okey Zul. Cuma Zul, korang tadi saya ulang balik saya punya soalan. Korang memang memburu tu untuk korang nak menyimpan ataupun memang korang sanggup memburu kerana korang tu memang ada market korang boleh jual, boleh buat income dengan benda tu sebenarnya? Okay, dia actually depends pada orang. Okay. Setengah orang dia hanya menyimpan, ada setengah orang tu menyimpan dan menjual, ada setengah orang tu hanya menjual. Okay, so dia depends pada tiga sektor ni. Macam saya menyimpan dan menjual. Okay, so dia jadi macam mana tau. Okay, bila kita tak kisahlah kita ni minat sesuatu. Contohlah kita pergi satu tempat ni, contoh kita pergi Terengganu. Kita nampak ada kopok deko. Ish, sedap lah kopok deko ni. Kat KL rasa dia lain, Terengganu yang lagi sedap. Kita pun beli satu. Lepas tu tiba-tiba kan, ini kalau beli ekstra ni, boleh jual ni. Kat situ dia. So dia macam hobi ni, dia akan menimbulkan orang kata masa sama kita boleh menjana pendapatan sampingan. So, at the end, kita yang puas. Sama ada nak menyimpan, menjual atau menyimpan dan menjual. Macam tu. Tapi realitinya Zul memang full time seller barang-barang yang Zul dapat daripada luar negara ni kan sebenarnya kan? Barang-barang rare ni lah. Ya, betul. Secara sepenuh masa. Cuma tahun ni disebabkan COVID melanda, jadi saya tidak dapat fly. Paling jauh pun saya pergi PD tahun ni. So insyaAllah kita harapkan COVID ni cepat selesai dan kita boleh orang kata buat balik apa yang kita orang kata tugas-tugas apa yang kita buatlah sebelum ni. Zul, apa item-item ataupun apa brand-brand yang memang menjadi priority Zul dalam memburu Zul? Actually banyak, tapi di antara yang orang kata top lah, G-Shock, Supreme, Babe, dan barang-barang mainan macam Tomica yang kata kecil tu, Beyblade, macam tu. Tapi benda ni dia kena minat juga. Kalau tak minat, tak boleh jadi apa. Memang tak boleh jadi apa. Kita cubalah kata, benda ni best ni kan, benda ni rare. Tapi kalau tak minat, tak boleh jadi apa. Dia kena minat juga. Apa-apa kena minat. Itu je. Zul, tadi saya ada sembang dengan kawan-kawan kita lah, otai-otai G-Shock lah kan. Dia orang cerita tau, dia orang kata ada satu istilah dekat Jepang ataupun yang dekat Jepang ni, dia panggil sebagai senang bahasa cakap dia, tukang beratur lah. Tukang beratur ni dia jadi macam dia punya kerjaya. So maksudnya macam korang sendiri ada hire orang-orang yang tertentu untuk tolong beratur kan, dan korang bayar dia orang ni. Boleh tak Zul cerita sikit macam mana kerjaya tukang beratur ni dekat Jepang ni, dekat tempat-tempat yang mana yang rare item ni? Okey, untuk di Jepun, apa yang saya faham, memang ada orang yang memang kerja dia hari Minggu ataupun hari-hari yang dia free, dia akan beratur. Okey, contoh macam yang saya beratur yang tak dapat barang tu, jadi saya pun try kontak-kontak kawan-kawan saya, diorang ada offer. Okey, diorang ada offer ikut susunan nombor. Contoh nombor 1 ke nombor 5 harga sekian-sekian, nombor 6 ke nombor 10 harga sekian-sekian. Kenapa dia harga berlainan? Sebab orang yang lagi atas, lagi awal, orang dapat memilih baju warna apa, saiz apa. Contoh macam baju Supreme. Okey, baju Supreme, contoh saya tunjuk ini ini Supreme Murakami. Okey, ini Supreme Murakami. Okey, contoh contoh kalau baju ni kan dia ada satu warna je. Okey, Supreme Murakami ni. Tapi let's say baju ni ada 5 color. Ada 5 color dan ada 4 saiz. Mereka tak boleh beli ke 5 warna dan ke 4 saiz. Diorang hanya boleh beli satu sahaja daripada 5 color, daripada 4 saiz. Jadi contoh hot size adalah S, hot size adalah XL. Warnanya hot, warna hitam.
kalau orang tu dah nombor ke 60 ke 70, potential dia nak dapat grab warna hitam S hanya memang tipis. So diorang mungkin akan dapat size M warna putih, size M warna putih. Jadi macam mana diorang nak dapat yang warna yang diorang nak? So diorang terpaksa cari orang yang ada nombor giliran yang paling atas, paling awal. Apa yang saya fahamkan, dia punya kos upah beratur pun agak, orang kata kalau dengar pun wow, dia tahan. Saya tak nak cakap kat sini. Cakap je. Dedah kan? Boleh tahan lah. Boleh kata tiga angka hampir-hampir masuk ke satu angka lebih sikit. Beratur saja, upah beratur saja, di mana ada orang ni akan pas dia duit, kasih list barang ni beli, dia cuma upah tolong beratur dan belikan barang. Itu saja. Tapi dia kena dapat nombor yang awal lah. Nombor yang top 10 ke, top 3 ke, baru dia dapat. Kalau nombor hujung-hujung tu, harga upah dia rendah sikit sebab potensial dia nak dapatkan apa barang yang hot tu agak tipis lah orang kata. Mungkin dapat saiz yang dia tak nak ataupun mungkin dapat warna yang dia tak nak. Macam tu dia punya level dia lah orang kata untuk di Jepun. Dan kebanyakan beratur di Jepun ni, kalau bagi kita rakyat Malaysia ni, mungkin bagi kita tengok siapa ni orang tua beratur kan, orang homeless. Tapi di Jepun dia satu perkara yang agak kebiasaan untuk nampak diorang beratur. Sebab diorang pun memang homeless, jadi ada sesetengah individu ni akan mengupah diorang untuk beratur. Homeless orang tu. So diorang bayar upah ke, kasih makan macam tu lah. So diorang akan untuk beli barang setiap item. Bermaksud tukang beratur ni kerjaya Ya, betul. Dia akan kerjaya. Tapi depends juga pada barang apa yang high ataupun dalam erti kata lain barang-barang yang hot item lah. So lagi hot item tu, lagi tinggi upah dia, lagi kurang hot, kurang upah dia. Okey, Zul. Jadi adakah ini menjawab kenapa barang-barang hot item ni jadi harga dia gila? Sebab apa? Contoh. Saya upah tukang beratur katalah RM1,000 lah. RM1,000 tu adakah murah untuk mereka? Ataupun memang itu rate dia? Kalau untuk high item yang hot, masih murah. Masih murah? Dah susah nak dapat harga tu. Tak, untuk upah orang beratur RM1,000 tu masih murah? Kalau maksudnya untuk yang hot item dan nombor-nombornya cantik. Oi, maksudnya lagi tinggi lah dia punya upah dia. Ya. Oh, tak apa. Saya ambil jalan mudah RM1,000 lah. Tak payah tak nak bagi orang pening kepala lah, RM1,000 lah. Okey. Katalah nak upah orang beratur saja RM1,000. Lepas tu nak beli barang tu, katalah baju Supreme tadi, Supreme Murakami tadi. Katalah Supreme Murakami tu katalah harga dia katalah berapa sana? Lebih kurang? Sebagai contohnya, saya tunjuknya lah. Contoh Okey, Supreme kami ni dia keluar tahun ni. Okey, keluar tahun ni sempena COVID di USA. So tabung macam tabung relief fund lah untuk COVID USA. Harga retail dia dalam 300 lah. Harga retail saja kan, tak termasuk upah lah. Terus buat masa ni harga resale value dia, ni baju dia. Makasih kita buka. Harga resale value dia sekarang tengok warna dan saiz antara 2,500 ke 3,500. Korang dengar tu. Aku pun tak faham baju t-shirt putih ada tulisan Supreme 2,500. Aku pun tak faham. Tapi bila Zul sebut upah beratur saja RM1,000, upah beratur RM1,000 dan satu orang hanya boleh dapat satu baju. Baju. Dia beratur panjang, dia tunggu sampai 2 hari dia punya turn, dia dapat satu baju dan satu saiz. Kalau ada 5 color, hanya satu color, satu baju, satu saiz sahaja. So kalau kata untuk satu baju Zul kena belanja RM1,300, memang tak mustahil lah dia jual sampai RM2,000 lebih. Kan? Saya rasa sebab tu lah kot dekat Malaysia ni barang-barang macam ni, barang-barang hype ni jadi harga dia sampai melambung-lambung tinggi, Zul. Betul tak? Ya, betul. Sebab kita terpaksa upah diorang. Okey, kalau salah satunya online, salah satu lagi walk in kepada store. Okey, so kita kena upah diorang. Contoh kalau saya ada kawan kat US, okey, contoh baju dekat US okey, baju dekat US, saya akan bayar upah dia. Sama saya shipping dari Malaysia, daripada US ke Malaysia dan juga custom.
So kat situ dia punya harga barang dia, kos-kos di sebalik tu. Jadi masa sama diorang pun akan fight. Daripada sebagai contoh, daripada aku jual ke orang luar, let's say lepas kita convert apa semua, dia dapat RM1,500. Tapi orang negara dia sendiri offer dia convert ibarat RM2,000. Baik dia jual pada orang harga RM2,000. Kalau dia nak daripada negara dia sendiri. Jadi orang luar pun terpaksa fight harga untuk barang tu tak dapatkan barang tu. That's why harga dia semakin naik. Tapi ada waktu juga barang tu akan harga drop. Akan turun, static dan akan naik balik. Dia depends. Tapi majority kalau barang-barang yang hot item memang selalunya akan naik dan akan static. Ada ke orang beli Zul harga RM2,500 t-shirt putih Chop Supreme? Ada. Ada Ada. Aku tak faham. Sila tak faham. That's why kadang-kadang mereka yang tak faham pasal rare item ni, dia orang akan kata apa ke benda t-shirt putih tulisan Supreme sampai RM2,500, apa ke bendanya. Tapi orang-orang macam Zul ada jawapan lah. Sebab korang tahu lah macam mana dia punya seksa tu kan. Dia punya payah nak dapat tu kan. Betul. Dan apa nama Zul? Barang-barang macam tu sebenarnya tak ada cara lain ke? Kalau macam manalah tahu Zul ada kontak dengan Supreme punya manager main belakang tabir ke? Boleh ke? Boleh ke? Macam Okey, salah satu secara orang kata selain barang Supreme ni, dekat Malaysia pun ada juga yang kita perlu membeli secara online ataupun walk in. Tapi kebanyakannya secara online. Tambah-tambah lagi masa COVID ni. Sebagai contoh saya tunjuk kasut ni kasut ni. Ini kasut Nike. Okey, ni Nike Off-White. Okey, dia. Okey. Ini saya beli kat Malaysia melalui website Nike Malaysia. Harga retail dia dalam RM700 lebih. Resale value dia sekarang antara RM1,000 ke RM1,200 lah. Tengok size dan juga tengok seller juga. Macam mana nak beli ni? Okay, nak beli ni bukan kita lenggang-lenggu masuk website, situ tak. Okay, selalunya 2 minggu ataupun seminggu sebelum pelancaran kasut tu kat website Sony tak. Saya tengok PlayStation ni, website Nike, kita akan masuk website orang. Dia akan beritahu buku berapa, harga berapa. Okay. Selalu diorang akan release pukul 10 pagi. Okey. Lepas kita dah masuk tepat pukul 10 tu, kita kena standby tau sebelum tu. Make sure internet, wifi kuat. Kalau ada PC ke apa semua saya akan off untuk make sure dapat coverage yang betul-betul padu. Tepat pukul 10, biasaannya dalam masa kurang 1 minit, benda ni akan sold out. Okey, sebab bukan saya seorang ni yang membeli, ramai pun akan jumpa nasib. Hasilnya dekat 2 tahun saya try dekat Nike Nike Malaysia untuk dapatkan kasut Nike Off-White ni. Inilah kali tahun saya dapat. Lepas 2 tahun cuba. Memang website itu, lepas kita masuk, kita letak detail payment apa semua, loading, tak dapat. So out. Tak sampai sini. Macam tu juga website Supreme dekat luar. Cuma kita tak boleh beli Supreme secara direct ke Malaysia sebab Supreme hanya base pada notility. Kita perlukan address dan juga credit card attach dengan negara tu. So Supreme ada kat US, ada kat UK, ada dekat Paris, ada kat Jepun. Jadi saya tak boleh nak beli secara direct, jadi saya terpaksa guna orang sana untuk diorang belikan barang tersebut. Kalau macam kat Malaysia ni, kita boleh beli lah. Cuma nak kena beli tu, make sure bukan pukul 10 suku masuk. Pukul 9.50 saya nak kena standby di internet. Depan laptop. Itu pun tak dapat. Kalau tak dapat, nganga. Gila lah. Dia Zul, bila saya duk kira-kira balik, duk fikir-fikir balik yang Zul punya perbelanjaan untuk dia jadi macam jaga tepi kain orang ni. Dia nak sibuk dengan duit orang lah, hak dia orang lah. Tapi saya nak tahu juga. Kena betul-betul poket tebal lah korang ni kan. Ke macam mana Zul?
nak katakan poket tebal, tak. Dia cuma kita punya keinginan tau. Contoh kita nak kahwin dengan satu artis ni. Oh, dia punya definition ni lain. Kahwin dengan artis amboi. Sakar dia punya contoh dia. Okey. Tapi kita ni insan yang biasa. Tak ada PhD, tak ada apa-apa, hanya ada buku. Tapi kita nampak hati kita nak juga. So apa yang kita buat? Usaha. Kita usaha. Tak kisahlah kita kerja cari duit kan. Kita try cari family dia. Cakap saya nak meminang. Dapat. Walaupun kita ni hanya orang biasa-biasa. So kunci dia usaha je. Usaha dan minat. Kalau tak minat, tak boleh buat apa. Guna kita ni billionaire pun, kita tunjuklah apa barang pun, tak minat tak boleh buat apa. Tapi kalau orang biasa-biasa pun, walaupun dia tak ada orang kata kewangan yang betul-betul padu macam billionaire, tapi sebabkan dia punya sungguh dia nak tu, dia akan dapatkan juga. Sampai dapat. Kalau tak dapat tu tak boleh buat apa lah. Tapi dia cuba lah. Okey, Zul, apa nama satu soalan maut lah. Okay. Sepanjang Zul menjalankan urusan sebagai kolektor tegar dan juga penjual barang-barang rare item ni lah, kongsi sikit lah secara puratanya lah berapa, sebab Zul buat full time ni, berapakah pendapatan anggaran puratanya sebulan sebenar-benarnya dengan menjadikan hobi sebagai kerjaya. Sebab benda ni benda penting, sebab nak bagi orang motivasi tau. Sebab ada orang saya bukan nak suruh orang jadi macam kolektor macam Zul, tapi mungkin ada orang yang ingin menjadikan hobi dia sebagai kerjaya. Jadi ini motivasi bagi dia orang. Menjadikan hobi sebagai kerjaya dan juga menjadi income. So berapa anggaran purata sebenarnya Zul dapat sebulan? Ini soalan SDN tengok ni. Tak ada masalahnya. Dia orang pun jual barang. Saya boleh cakap Alhamdulillah. Cuma dia tak kisahlah apa-apa perniagaan sekalipun, barang hobi ke apa ke, dia ada turun naik dia. Jadi masa turun tu kita kena pandai lah cari orang kata sumber-sumber yang lain. Sebab saya bukan menjual barang-barang ni je. Saya belacap saya jual, hujung saya jual, produk kosmetik. Ini saya buat dropship pun saya jual. Jadi saya jenis orang kata tak segan untuk menjual apa-apa. Dia satu kunci. Kalau nak something, buat je. Sikit ke banyak ke, cuba insyaAllah. Orang kata kat situ, orang kata menjadikan motivasi untuk kita boleh tambah pendapatan. Betul. Sebab pendapatan ni. Okey. Ini jawapan cover line. Abang San Master G dah komen. Ini jawapan cover line. Okeylah, tapi saya petik komen ni lah. 4 angka ke 5 angka. Ataupun secara mudahnya lah. Ada cara mudahnya. Adakah berbaloi? Berbaloi. Dan boleh survive dengan baik dengan menjadikan hobi sebagai sumber rezeki. Betul. Alhamdulillah. Okeylah, tak apa. Jawapan tu LHDN tak dapat nak detect. Okey, baik. Zul, kongsikan dekat mereka semua 3 kisah selaman yang paling, sama ada, tak kisahlah sama ada yang paling perit atau yang paling sukses. 3 selaman yang paling Zul tak boleh lupa lah, sama ada yang paling perit ataupun yang paling sukses. 3 je. Salah pengalaman ini pengalaman pun best juga. Okey, tak silap saya 2018 hujung-hujung saya naik emas lah. Okey. Saya dah set lah ke kawan saya. Okey, saya sampai aku call ni, aku sampai waktu ni kau standby tau. Nanti aku datang rumah kau bla bla bla. Okey, dah siap barang semua kena siap. Okay, saya dah naik flight. Dan lepas naik flight tu, saya rasa dah sejam lebih kurang. Dekat, kalau ikut skrin dekat LCD dekat seat saya, dah dekat Lot Chin Selatan saya rasa saya ada share video tu. Time diorang tengah serve makanan serve minum. Saya tengok kat tingkap, apa hal ni macam rendah sangat yang kata. Saya boleh nampak orang kata laut tu punya ombak tu, alur tu tau. Masa sama kat depan tu ada macam tak berapa stable tau. Bunyi lain macam. Lepas tu dia shake. Jadi saya rasa apa hal ni lag-lag dah. So sebelum tu hujan. Nak jadikan cerita, dan tu dia padamkan lampu. Ada kata kena patah balik. Sudah kata. Dalam tu dah fikir, ini satu patah balik. Nyawa pun nyawa juga. Ini orang kata amanah orang untuk cek barang pun amanah juga. Flight patah balik. Itu pengalaman yang agak sedih, takut,
macam-macam. Time tu fikir apa tau? Asalkan sampai ke LA, sudah. Sebab saya tak pernah lagi alami pesawat. Dah kali kan kalau dah sejam lebih agak tinggi tau. Tapi satu tahap saya tak rasa, sebab dia tu malam. Kita tengok tingkap, kita boleh nampak air laut tu nampak. Kata ini asal rendah sangat. So kat situ dah kita rasa dah macam mungkin dia orang buat persiapan untuk landing atas air, tak tahu malam-malam. Lepas tu diorang pun dah tutup lampu lah. Dah bergelap. TV semua, LCD semua tak ada. Cakap, oh ini tentu rasa macam agak gemetar. So alhamdulillah pesawat berjaya patah balik ke sana. Saya cuba nak masuk second flight tapi tak berjaya. Dan orang refund balik duit, delay flight. Refund balik tiket flight, tapi yang barang tu pakai burn lah, tak dapat lah. Barang-barang yang order pun saya terpaksa refund. Itu sebenarnya time tu nak pergi buru barang apa? Time tu barang Supreme dengan G-Shock. Okay, itu satu kisah yang mana gagal untuk nak pergi, nak pergi pun gagal. Okay, kisah kedua, ada tak yang paling barang yang paling sukses yang Zul rasa inilah yang the best produk yang aku pernah dapat, barang aku dapat ni selama menyelam ni? Saya pernah dapat, saya helmet tu dah tak ada. Time tu tahun 2015, saya dapat helmet Arai. Apa dia? Helmet Arai? Helmet Arai, petak warna merah. Time tu saya bawa adik saya dengan mak saya pergi sekali, paksa diorang berjalan. Helmet tu saya dapat kat kedai second hand dalam 300 lebih 400. Kat mana ni? Kat mana ni? Dekat area Jepun. Oh, dekat Osaka. Jadi helmet tu kena repair balik lah. Sebab saya tahu market value dia dalam 2,000 lebih. 2,000 lebih. Cuma condition dia saya kena repair. So lepas repair apa semua, letak padding, letak visor apa semua, nak jejak ke 1,000 lah. 1,000. Dan itu saya offer pada sahabat saya, kau nak tak ambil lah 1,500 dah. Sebab saya pakai M. Helmet tu size L. Jadi kalau cakap, ini kalau M memang saya simpan. Ambil lah 1,500, kalau jual apa-apa kau jual lah. Jadi saya jual kat dia. Dia pun jual balik. Jadi kat situ, saya pun dapat rezeki. Dia pun dapat rezeki jual balik. Kedai tu pun dapat sale dengan saya. Macam tu, sebab kita tahu harga market value dia berapa-berapa. Tapi percayalah. Tapi tak semesti kita akan dapat helmet tu harga sama ke, ya tak. Dekat sana pun, diorang pun bukan orang kata ramai juga yang memburu. Contohnya pakai helmet. Jadi semua orang akan fight untuk harga. Salah satunya bidding lah. So tak semestinya harga helmet tu dekat Malaysia market 3,000, kat Jepun murah je ni 500. Tak. Kalau betul lah harga tu 500, kawan-kawan saya kat Jepun dah kaya raya dah dapat helmet lagi. Tapi diorang kat sana tu diorang pun tak dapat. So benda ni ikut luck, nasib. So walaupun kita dapat barang tu, so kat situ akan tiba nak jual ke tak nak, nak jual ke tak nak. Ni kalau jual dapat gaji. Tapi kalau dah jual nak cari balik, harga ni memang tak ada lah. So kat situ dari konflik kat situ. Okay, kisah ketiga. Ada tak pernah Zul memang tak ada apa-apa langsung target dalam kepala otak, tapi fly ke Jepang atau ke negara-negara lain semata-mata untuk nak cuba memburu secara window shopping tapi bawa balik barang-barang yang banyak? Salah satunya saya dapat bawa banyak barang Beyblade. Apa dia? Beyblade. Beyblade. Saya pun tak sangka sebab time tu memang anak minat dengan gasing Beyblade tu. Jadi macam saya cakap mula tadi pasal Kopok Leko Terengganu. Satu ni, ini anaknya macam-macam lah. Saya bawa dia. Memang saya selalu bawa anak dan wife dan anak saya pergi Jepun. Ini beli satu ni tak pulang modal ni. Ini nak cover balik dia punya mainan ni. Saya beli extra. Lepas beli extra, cakap kawan ramai pula yang nak. Dah penuh satu beg. Bawa Beyblade. Macam pelik lah. Sampai ke KLIA pun pihaknya berkaitan je. Apa kau banyak Beyblade ni? Kata bang ni ada orang minta lah jual beli kan. So dia pun bayar cukai. So kat situ dia macam secara tak langsung anaknya pasal minat, tapi dalam otak ni kena cover cost ni balik ni. Kau ni macam-macam ikut ni kan, minta ni kena cover cost ni. Lepas kita dah cover cost, cover lah yang lain. Macam tu. Okay, right. Tak apa Zul. Okay, sekarang baru pergi topik yang ilmiah sikit. Okay.
Memandangkan Zul bagi tahu Zul minat dengan barang Supreme, barang G-Shock, barang Tomica, Beyblade dan lain-lain barang-barang hobi yang import lah, barang-barang hobi import lah kan. Yalah, saya ni setakat pakai baju pencerita je, tak ada lambang Supreme. Kalau Supreme mahal ni, pencerita ni murah je, kalau jual RM10 pun orang belum suruh lagi beli kan. Okay, tapi apa yang kalau dapat Zul kongsikan cara untuk orang lain lah, kalau macam saya lah nak cuba membeli barang-barang yang rare item macam ni, apakah cara-cara untuk kita perlu pertimbangkan untuk kita nak beli barang-barang yang macam tadi lah, G-Shock, apa nama tadi, Supreme, Tomica, Beyblade. Dan kalau saya ni teringin nak jadi orang macam Zul lah, jadi seorang seller ataupun penjual barang-barang import ni, apa yang saya kena pertimbangkan? Adakah benda tu boleh dijual? Macam mana saya nak start? Apa nak buat? Share sikit Zul. Okay. Apa-apa pun jangan ikut orang. Dia kena ikut pada diri sendiri. Apa yang kita rasa kita minat. Walaupun kita kurang minat, kita cuba try minat tu. Kita cuba, minat tak? Kalau rasa tak minat, jangan cuba. Sebab benda ni orang kata memerlukan masa, penat, nak RM1. Okay. Let's say contoh, kita minat contoh saya tunjuk satu barang ni kecil je. Okey, apa dia? Okey, saya tunjuk. Ini adalah Tomica Civic Mugen RR. Ini keluar tak silap saya hujung antara 2008-2010. Okey. Ini saya dah dapat 2 tahun lepas. Saya simpan lagi. Sebelum ni saya dapat dalam 3-4 biji. Yang tu semua saya dah jual. Okey, risiko dia. Jadi ada risiko dia. Walaupun kita minat benda-benda macam ni, tapi adakah dia berbaloi tak untuk menjual balik ataupun tak menjual? Itu yang kita perlu tengok pada grup, apa demand orang. Okay, apa orangnya demand, apa yang orang suka. Kita dalam sesama, yes, kita minat sesuatu benda tu, tapi ada orang lain pun minat dengan benda tu. So dia kena ikut juga orang lain, apa yang diorang minat. Kalau kita seorang je minat, orang lain tak minat, untuk at the end kita jangan simpan. Okay, sebagai contoh, kita ni market value dia yang Cinonet ni, kalau tak ada kotak, kondisi cantik dalam 800 ke 1000. Kalau ada kotak, 1000 ke 1800. Benda ni Tengok condition kotak, tengok condition kereta, dan tengok juga nego dengan owner atau persetujuan. Zul, benda ni 1800. Kalau siap kotak condition baru. Baik beli motor EX5 dapat bawa. Kalau kereta saja tanpa kotak 800 ke 1000. Tengok condition dan juga tengok nego seller lah. Dia masa keluar ni tak sampai RM1. Berapa? Tak sampai 50. Tak sampai 50. Sekarang ada 1800. Tahun 2008 macam tu 2010 macam tu. Lebih kurang. Ini pun saya dapat kat Jepun. Dan itu pun agak berisiko agak saya nak beli. Saya cakap, memang saya tahu harga dia, range dia. Tapi adakah berbaloi nak simpan? Sebab benda kecil. Benda bukan boleh pakai pun. Tengok je. Yang anak nak main pun saya tak bagi. Jadi apa-apa pun minat ni dia kena tengok kita punya ngam tak ngam dengan bajet kita kalau kita nak start menjual. Kalau kita rasa macam berisiko, elak. Kalau kita rasa ngam, berbaloi, teruskan. Kurang ni, kurang ni orang-orang yang macam kurang yang ada Six Sense. Six Sense tu. Maksudnya korang tahu barang ni lagi 8 tahun akan mencecah harga sekian-sekian. So korang beli dengan harga RM50. RM50 sekarang korang simpan lagi 8 tahun dapat jual RM1,800. Ke korang ni memang ada Six Sense? Dia macam ni cakap dia macam tilik tau. Ada kita agak-agak beli lah. Kita pun akan bersembang dengan grup-grup kita orang. Kawan rapat kita kan. Yang agak beli lah, agak-agak boleh pergi lah. Ambil banyak kan, kalau ambil sikit macam rugi. Let's say harga dia lebih orang kata naik. Ambil lebih 3-4 biji, buat yang harga tak laku, berkicap juga. Bagi contoh ni. Sekejap baju.
Okay ni. Betul baju ni dapat kat Jepun ni. Ini 2 tahun lepas ke? 2 tahun lepas. Baru ni. Okay. Ini dapat dah 2 tahun. Masih tak jumpa lagi buyer dia. Okay. Masih belum jumpa buyer yang sudi untuk melamar. Kat situ akan timbul risiko dia. Okay. Kat situ akan timbul risiko dia. Adakah berbaloi kita nak beli masa awal. So dia tak semua barang-barang hobi ni beli hari ni esok jadi RM1000. Tak. Ada kalanya kita beli saja susah nak jual. Okay, sebab demand. Okay, dia apa-apa dia based on demand. Kalau tak ada demand, memang tak boleh buat apa. So, terpegang lah. Ni shit. Okay, kondisi ni out dah 2 tahun dah. Ni saya sendiri pergi kat Jepun, beli. Tapi masih belum jumpa lagi kata pembeli dia simpan kat dalam. Gila. Nak nyimpan tu. Tu lah apa nama Sand Master G, dia lock bape. Lock. Iyalah tu. Size dia ni size L. Rezeki. Rezeki. Okey. Baik, apa nama Zul? Tapi satu masalah cabaran bagi mereka yang nak memulakan kerjaya dalam bidang hobi macam ni lah. Nak kenal barang tu ori ke tak ori ke satu hal tau sebenarnya. Saya pun kadang-kadang saya dah kerap dah terkena dengan orang menipu ni. Dia kata ini ori lah, dapat dekat sana lah, benda susah lah. Tapi cek-cek balik tak ori. Korang ni apakah adakah korang juga tergolong dalam kategori yang memang terlatih? Ada forensik punya style, boleh tahu ni ori tak ori, boleh telik-telik, forensik skill lah. Ataupun macam mana? Korang pun pernah terkena juga. Mana tahu. Okey, dia setiap barang ni tak kisahlah apa-apa pun, jam ke, baju ke, cap ke, setiap barang mesti ada dia punya yang bukan asli. Dalam bahasa lainnya tiruan lah. Saya sendiri pun yang mengadap benda ni hari-hari, saya sendiri pun terkena. Apatah lagi orang yang jarang-jarang mengadap, lagi dah kena. Saya orang kata kalau ikutkan berapa banyak yang saya dah rugi, dah bagi buang kita. But maknanya once kita dah order kat sana, kita collect, kita check barang bukan yang asli. But sebab kita nak try contact balik diorang pun dah lock account. So kita tak boleh buat apa. Okay, salah satu saya tunjuk ini barang-barang sedih ni. Dah sedih. Okay, contoh baju ni baju Supreme. Okay, baju ni kalau original, kalau use tak kisahlah use macam mana pun, kalau original market price dia 700 ke 800 ke atas. Tengok pada condition, tengok pada warna, tengok pada size dan juga tengok pada nego owner ataupun si penjual. Tapi saya dapat ni fake, okay, kat Jepun. Saya dapat dalam 500 lebih 600. Tapi barang fake. Ni geram pun rasa. Ni contoh barang fake. Ni dia. Dia tebal, tulisan dia tebal. Lain. Dari segi printing pun memang lain. Kita dah masa dalam gambar kita tak dapat cam, tak dapat detect, tapi once kita dah dapat pegang kat tangan, aduh kata nak menangis. Time tu saya ada flag kat sana, saya collect barang kat kawan saya. Tapi tak boleh buat apa. So simpan je baju ni. Kat 600 yang saya beli. Tapi dapat fake. So that's why setiap barang ni ada dia punya asli dengan tak asli. Terpulang kepada korang nak beli yang asli ke, korang nak beli yang tak asli, itu tengok pada keinginan masing-masing, tengok kepada kemampuan masing-masing. Kalau rasa baloi, beli. Sebab dia barang-barang hobi ni dia berkaitan dengan kehendak, bukannya keperluan. Orang kata kalau tak membeli, tak ada orang kata tangan menggigil ke, tiba-tiba kena sawat, tak. Benda ni adalah kehendak. So kalau ikut hari Maslow pun, kehendak keperluan tu berlainan. Jadi kalau kita rasa berbaloi, dia duit lebih, rasa ngam, seronok, enjoy, proceed. Itu je. Tapi berbalik pada soalan tadi, adakah macam satu barang tu? Yes. Kita orang akan tanya pada geng-geng kita orang, sahabat, okey tak ni? Okey tak? Lepas tu kita akan share. Macam ni check dia, macam ni. Untuk baju macam ni. Untuk orang kata apa? Untuk jam macam ni. Sampai kan saya paksa beli ni, UV light ni, kita check.
Ni UV light ni ikut kan untuk tengok duit kan, duit ori ke tak ori pasport. Tapi untuk kasut, untuk baju, ada setengah baju dan kasut tu saya terpaksa check pakai UV light untuk tengok ada tak dia punya certain part yang boleh differentiate daripada yang asli dengan bukan yang asli. Mampus lah. Mampus lah. Kalau macam kami ni memang tak lah. Kami ni ikut daripada apa husnul khutimah lah. Kita tawakal berserah lah. Kalau kata orang tu kata ini ori lah kita. Tak orang tu kata tak ori lah kita. Masalahnya scammer ataupun penjual-penjual yang macam ni ramai ni Zul. Yang penipu yang kata benda ni ori macam-macam kan. Betul tak? Dia terpulang berbalik kepada penjual lah. Kalau kata barang tu bukan asli, bagi tahu je bukan asli. So terserah pada buyer nak beli atau tak. Jangan kita kata benda tu tak asli tapi kita kasi asli. Sebab saya pernah terkena cerita ni tahun lepas. Saya dah jual satu kasut tu harga 1,600. Saya dah jual dengan satu pembeli ni. Lepas 6 bulan, isu terjadi. Kenapa isu terjadi? Sebab dia nak jual balik kasut tu dekat orang lain. Jadi diorang check kasut tu bukan yang asli. So dia contact saya balik. Saya pun agak macam lepas 6 bulan kot ke kau dah tukar kasut lain ke apa kan. Saya check balik, saya buat si balik gambar tu. Kasut tu sama. Lepas tu kita orang pun jumpa, pergi ke satu kedai ni untuk double check. Betul tak kasut ni bukan yang asli? Dan dia bukan yang asli. Jadi saya pun demi menjaga orang kata credibility, sebab kita ni nak jaga, saya full refund balik 1,000 lebih, 1,600 selepas 6 bulan. Naya. Saya mungkin terlepas step yang sepatutnya saya check, mungkin saya tak check. Dan saya dah terjual barang tu, lepas 6 bulan dia dah pakai, dia dah ambil gambar, dia nak jual balik, barang bekas. Jadi lepas 6 bulan, okey tak apa, kita check, dapat confirm, dekat ini barang yang saya jual apa tak, size, check kedai, ni barang bukan yang asli, saya full refund, settle. So kat situ pengalaman yang orang kata, yes, untung juga, tapi kita kena fikir pasal rugi. Sebab kita tak tahu, itu yang barang yang dah sampai, barang yang belum sampai, barang yang kita dah jual. Sebab situ ada risiko dia. Apa pun barang pun memang ada risiko dia, tak kisah. Macam kopok leko lah, ada yang kopok leko asli, yang tak asli. Apa hal dari tadi kopok leko Dari tadi kopok leko? Dengan nasi gandam pun sedap, ori punya. Tak, tapi Zul, apa nama cerita bab ori tak ori ni Zul? Saya tadi sembang dengan otai G-Shock lah. Okey, saya suka panggil orang ni otai. Saya dah mula selut dengan kurang punya hobi sebenarnya. Saya dah mula selut dengan kurang punya kegilaan lah. Walaupun gila saya dah mula rasa selut lah. Tapi bila saya sembang dengan dia kata dia pernah tengok kilang-kilang yang buat barang-barang yang pirate ni. Kalau letak sebelah ori dengan pirate pun, letak sebelah pun very minimum. Dia sekarang ni ori orang panggil sebagai one to one copy item ni kadang-kadang sekarang ni dah mula dekat sangat. Dia terlampau sikit sangat nak membezakan dia dengan yang ori kan. So macam mana kan? Korang rasa future ni korang sebagai pengumpul hobi ni akan bersaing gila-gila tak dengan produk-produk yang bukan ori ni? Oh, ini soalan ekonomi ni. Okey. Dia berbalik kepada kita punya demand. Okay? Walaupun ada barang-barang yang bukan yang asli, tapi daripada konsep permintaan langsung tidak terjejas. Ini pendapat saya. So jangan lain-lain tu jangan marah. Langsung tidak terjejas walaupun ada jual yang bukan yang asli dari segi permintaan. Cuma itu terserah pada si penjual. Kalau dia declare barang tu, it's fine. Isu yang terjadi bila diorang tak declare. Okey, sebagai satu contoh, saya ada pengalaman seorang ni. Saya sendiri beli. Saya nak pergi beli dengan ada seorang hamba Allah ni, dia terpaksa nak guna duit. Jadi dia jual satu G-Shock ni. Saya jumpa dia. Okay. Lepas saya jumpa dia, saya check semua okey tau. Satu tahap saya confuse dengan lampu dia, tone warna lampu. So saya terpaksa check kat Google, check dekat image yang saya simpan untuk check sama tak colour. Sebab saya rasa macam kenapa lain sikit warna dia. Walaupun saya tahu itu adalah jam use, G-Shock yang use, tapi ada kelainan tu. Jadi kat situ saya terpaksa balik belik gambar dekat 10 minit juga. Lepas tu saya check, itu bukan G-Shock yang original. Dia adalah G-Shock yang fake dia beli.
Jadi saya tanya balik, berapa ni beli? Dia beli pun harga pun dekat-dekat harga original, tapi dah lama. Jadi saya kata, saya pun tak boleh buat apa lah, saya pun tak boleh nak beli jam dia sebab bukannya asli. Dan dia pun agak sedih sebab dia perlukan duit untuk buat dia punya urusan. Mungkin dia nak jual jam tu untuk buat urusan dia, tapi malam ni dia pun tak ada nak jual jam sebab tu bukan jam yang asli. Jadi kat situ kita sebagai pembeli kena smart, check dengan penjual, mereka penjual tu reputable. Kalau kata asli, cakap asli. Kalau kata bukan asli, cakap je bukan asli. Settle masalah. Tapi sebagai penjual pun kita pun kena check lah barang tu. Kena check barang tu adakah yang asli tak asli. Check betul, then okay, go for it. Okay. Zul, satu dua soalan terakhir sebelum korang tunggu sebab apa lepas ni saya dengar Zul nak jual. Zul nak buka satu dua barang yang dia kata barang itu dijual dengan harga yang hanya ada pada malam ni. Maksudnya kalau hari-hari lain tak ada harga tu. So special untuk live kita malam ni, Zul ada barang yang dia nak bagi special price. Tapi Zul, satu dua soalan terakhir Zul. Ya. Bila kalau saya laburkan duit saya untuk hobi-hobi, saya ni main kamera. Saya punya hobi ialah main kamera. Saya memang melabur gila-gila dengan kamera. Itu pun kadang-kadang wife pula dah mula lens lagi kan. So macam kurang pula macam mana dengan adakah kurang juga berdepan keadaan yang sama? Wife kadang-kadang bising, mak kata kau tak habis-habis dengan G-Shock kau, tak habis-habis dengan Supreme kau. Mencabar tak benda ni? Mencabar nak bagi orang sekeliling kita faham ni. Macam mana Zul? Okey, saya start sejujurnya secara start untuk berkaitan barang-barang Jepun ni sebab helmet. Okey, time tu saya start apa tau? Sebelum saya nak beli satu benda ni, saya akan beli yang kecil-kecil tu. So kat situ kita macam motivate lah. Kita nak beli barang yang next. So sebelum tu saya nak beli motor. Nak beli motor mahal ni, beli helmet dulu lah. Time tu saya beli Arai, Ramfor, nak susah. Time tu saya pergi dekat Taman Komplek. 1,000 lebih. Rumah bising lah, cakap tak apa lah cakap. Ini nanti tak laku, nanti tak pakai ke apa ke, jual lah balik kan. Nak jadikan cerita, saya jual. Saya ada dapat gaji sikit. Time tu macam, wish, aku dah pakai helmet ni pun ada ke orang kata beli kan. Kita tadi tak tahu, kita beli sekadar arat je lah, brand, safety, lawa kan. Tapi lepas kita jual, wish, aku ada dapat untung sikit ni, dapat gaji sikit. Kat situ dia automatic berubah. Jadi orang rumah pun macam, okey lah, tak kisah. Sebab duit tu pun dia dapat kat dia. Oi, dapat kan? Jadi benda tu berterusan. Dia benda berterusan. So apa-apa yang kita nak ceburi bidang hobi ni, kita kena fikir berbaloi tak simpan. Benda ni membebankan kita lah. Saya rasa membebankan, cari alternatif yang lain ataupun cek yang lebih harganya lebih patut. Macam tu. Sebab benda ni yang kadang kita beli ni, ada masanya demand tu ada, orang cek barang tu. Tapi kalau kita ada barang satu je, memang kita takkan jual lah. Kat situ orang akan timbul rasa feel sebagai kolektor. Offer lah macam mana pun, tak jual, tak nak jual. Macam tu. Tapi kalau rasa ngam, rasa bercampur baloi, jual. So boleh, orang kata dengan dapat yang hasil tu boleh beli benda lain. Macam tu. So alhamdulillah masa ni ngam lah. So sekarang ni maksudnya dah mula mendapat support yang kuat lah daripada ni family. Alhamdulillah. Susah tau sebenarnya. Kita nak bagi orang support kita dengan hobi yang mahal ni bukan senang. Tapi kalau dapat buat duit dengan dia, okey kan? Apa masalah dia kan? Settle lah. Yang penting kalau satu untuk kita, dua untuk dia. Betul. Okey, baik Zul. Saya nak buka floor sikit untuk Zul. So ada lebih kurang 100 lebih orang yang masih bersama. Malam ni maintain dia 100 lebih maintain. Terbaik korang semua. Terbaik kerana full support Zul malam ni. Zul, saya dengar ada barang yang special untuk malam ni. Apa dia barang yang Zul nak tunjukkan ataupun yang nak offer untuk mereka yang berminat? Ni untuk malam ni je. Sampai ke 12 ya. Siapa yang tengok ni, saya offer sampai ke 12. Nanti boleh messenger saya. Okey, yang cap saya pakai ni macam ni. Gede. Ini step back Ini step back. Okey, ni step back. New era Ada warna bawah ni warna grey dengan warna hijau. Okay, saya jual ni 1,315.
Siapa yang nak untuk malam ni sampai pukul 12 malam nanti boleh screenshot ataupun messenger saya terus. Saya nak bagi 280 siap post. Kalau tidak 315 self collect, tambah 12 dah 330. Saya bagi untuk malam ni 280 siap post. Ni New Era snapback Dia dapat sekali dengan pin. Mana? Pin, ni logo dia. Ni original Ini dapat barang daripada US ni. Ini buat masuk saja pun shipping pun dekat 1000. Shipping saja. Okay, ni. Okay, item first 280 siap post Saya guna post laju, siap insurance, siap dengan bekas plastik. Siapa? Saya letak bekas plastik sebab anak anti cat ni. Okay, mate. Okay. Okay, item kedua. Bag Ni shoulder bag. Jap Zul ni apa nama brosan kita dia tu dia lock cap 280. Lepas tu ada seorang lagi ni lock sayap ilusi lock cap 280. Jap kita nak screenshot dulu tu. Make sure kita akan dapat tengok ni. Sayap ilusi Anda serius Anda lock cap 280 malam ni, sayap ilusi lock cap 280. Saya screenshot dulu. Okay. Sekejap Alright, saya sekali lagi. Sayap ilusi saya screenshot dia. Alright, dan settle. Okay. Ada lagi ke? Cap tu untuk seorang je malam ni? Ke apa? Saya offer untuk 6 orang je. 6 orang. Okay, 6 orang. Seorang dah block, seorang dah lock dengan Master Sun tadi. Dengan Sam Master G. Betul ke Sam Master G ni? Sen kita ni betul ke ni? Brother Sun, bro Sun kita ni. Dia lock cap 280. Okay. Murah tu katanya. Tak apa, jangan keluar. Jangan keluar Zul Kamal sebab anda ada lagging tapi jangan keluar. Jangan keluar. Masih lagi ada tu sebab dia akan lag sekejap. Okay, teruskan. So dah 2 orang lock. Okay, bro Sun dengan Syed Rusi. Baik. So ni cap dia, snapback snapback 950 New Era paper plate, set dengan pin pin khas ni. Okay. Ada bawah ada grey, agak hijau. Okay. 112 280 siap post. Lepas 12 tak ada. 315 post 15 330. Asyik korang lah. Okay. Second bib shoulder bag. Okay. Shoulder bag. Dia dapat dalam kotak magazine. Ni pun barang original. Okay, dalam magazine. Dia bib. Okay. Yang ni selalu saya jual kepala 2, pangkal 2. Untuk malam ni je saya nak bagi siap post 180. Siap post 180 Kenapa saya suka ada 8? Sebab saya suka nombor 8. So 180 280 siap post Okay, ni shoulder bag agak besar. Saya dah test boleh nak masuk 5 bungkus, 6 bungkus Maggi dah ambil. Saiz dia. Ini normally je berapa? Normally je kalau bukan malam ni berapa ni dia punya harga ni? 220. Dah masuk post. Hari ni 180 termasuk post. Ya, 180. Termasuk post. Ya, betul. So baik cepat. Siapa yang nak lock segera type lock nombor telefon anda dan juga harga RM180. Ada yang minat bag Bape ni. Bib. Dia tak dalam bekas ni. Dalam majalah. Okey, jap ada orang lock jap. Saya tutup jap ni. Alright, lock bag Bape. Gijoy Azizul Mansur. Lock bag Bape 012 tu. Saya akan screenshot nanti dia punya ni. Ini untuk berapa orang malam ni? Ini saya bagi 10 orang 10 orang. Tapi tak apa, walaupun live ni habis korang masih lagi boleh berhubung dengan kita orang lagi insya-Allah. Masih lagi terbuka sehingga jam 12 malam kan? Betul. Okey, jap G-Joy. Okey, saya dah screenshot dia. Alright, tadi saya ulang balik G-Joy kita. Ada lagi anak ke? Ada lagi anak? Bag Bape, bib. Bape. Okey. Kalau ada tak apa, betting of ape katanya. Fadil Izzuddin Arifin. Betul ke dia punya tu? Oh, betting of ape. Alright. Ada lagi nak saya tak bagi peluang keluar lama-lama sebab kalau asyik jual murah je rugi dah dia orang ni. Kan? Kesian dia orang kan. Betul-betul bagi orang merasa ni. Okey, alright. Ada lagi tak? Kalau tak ada saya nak buat floor terakhir. Saya ulang balik, ada dua barang tadi, dua item. Yang pertama topi yang Brother Zul Kamal pakai ni, topi tu berharga 280
Malam ni saja harganya, dan juga beg Bape. Beg Bape harga 180. Korang kalau siapa yang nak boleh lock dengan menaip, lock nombor telefon dan juga harganya 280 ataupun 180. Baik, ada yang nak? Ada yang nak? Tak ada, tak apa, bukan paksa. RM 180 included post. Betul, Amy Masita. 180 termasuk post. Saya cakap tu terang, diorang ni bukan scammer. Jadi ini betul-betul barang-barang ori, 100% ori. Bukan barang-barang tiruan. Barang tiruan boleh dapat lah bawah 100. Ini bukan barang tiruan. Baik, bukan barang tiruan. Boleh tengok dekat Shopee ataupun tengok dekat mana-mana tempat, ada tak harga macam ni. Tak ada rasanya. Ni Amy macam dia tanya, Amy tanya, untuk lady tak ada ke? Ni unisex ni. Unisex, maksudnya lelaki perempuan boleh pakai kak. Tak ada masalah punya. Alright. Kalau tak ada, saya nak buka lebih kurang 1 minit sebelum saya tutup floor terakhir malam ni. Saya nak buka hanya seminit lagi untuk korang nak lock ataupun korang nak apa-apa. Seminit terakhir kalau ada yang nak. Kalau ada yang masih lagi nak. Seminit terakhir. Simple je, tekan lock nombor telefon dan juga nak harganya 280 ataupun 180. Hanya untuk malam ni sahaja hanya untuk malam ni sahaja harga tu. Barang-barang lady tak ada ke malam ni? Barang lady tu unisex. Dia dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Barang lady tunggu nanti saya buat live special, live lady pula kan. So Zul jual barang-barang lady lepas ni. Okay, alright. So tak apa. Lagi 30 saat. Tak ada, saya nak tutup floor. Pencerita kata nak jual G-Shock. Ada, nantilah. Ini jam pakai tak boleh jual. Ini tak boleh jual. Ini jam kerja. Jam kerja. Diorang kata ni jam Madman vintage. Betul ke tu? Vintage. Okey. Katanya lah, entah saya pakai je. Harap tak tahu pun apa nama vintage ke apa ke. Kita pakai je. Up G-Shock kuning. Tak jual lah malam ni. Tak jual. Tapi tuan-tuan, okey, Zul. Nak beritahu kat Zul, saya pun akan mula menjual jam Zul, bermula esok. Saya dah mula bawa masuk lah apa nama jam-jam macam ada GTR collapse katanya. Jam collapse kan. Lepas tu adalah jam-jam lain yang apa nama ada apa panggil tu? Orang panggil Japan set. Tak nak buka lagi malam ni. Malam ni cuma kotak je. Hari ni kotak aja, besok baru buka. Bermula besok saya akan buka jam-jam untuk dijual. Jam yang saya dah check dah dengan diorang Zul. Saya dah check dengan diorang. Mungkin Zul boleh sahkan. Saya dah check dengan diorang. Jam-jam yang saya dapat untuk saya jual ni adalah jam-jam yang tak ada dalam kedai-kedai di Malaysia. Maksudnya jam ni hanya orang yang bawa masuk direct saja yang ada. Dari sini kalau pergi kedai dekat The Mines ke, dekat Alamanda ke, tak ada. Kenapa tak ada Kenapa jam-jam tu tak ada dekat kedai-kedai dekat Alamanda semua ni? Okey. Sebagai contoh Okey. Macam contoh Frogman Analog ni. Yang ni dekat kedai-kedai rasmi ada jual. Okey. Ada jual. Tapi kalau macam ni tak ada jual kat Malaysia. Dia hanya untuk pasaran Jepun. Ni Richmond. Ini G-Shock Panamid. Ini bukan Jepun lah. Ini daripada Europe. Okey. Ni memang tak ada jual di kedai Malaysia, melainkan kedai itu adalah kedai yang kata memang jenis kolektor. Dia jual barang kolek. Kalau penggedar rasmi Malaysia, sebagai contoh Oracle Malaysia, dia memang hanya untuk certain order. Ada juga orang jual kolek, tapi bukan kolek yang seperti ini. Maknanya kedua ada setengah kolek untuk pasaran seluruh dunia. Ada setengah kolek hanya pasaran untuk di Jepun saja. So penjual-penjual Malaysia terpaksa bawa masuk daripada Jepun direct ke Malaysia. Macam tu. Faham. Jadi macam jam ni, lepas saya belajar pasal G-Shock, ini ialah kotak Japan set. Japan. So dalam ni ialah jam yang Japan set. Bila Japan set ni, dia hanya dikeluarkan untuk dijual di Japan. So jam macam ni tak ada di kedai-kedai jam dalam shopping mall. Dia di Malaysia lah, kan? Betul Zul? Ya, betul. Ada setengah jam juga kotak yang berlainan tapi jam yang sama. Yes. Kita basic macam ni. Kalau daripada Jepun, kotak dia kotak besar. Kalau pasaran daripada Europe, kotak dia kotak tin. Kotak tin? Malaysia pun sama kotak tin. Oh, kalau Japan dia kotak dia macam kotak leather
Ya Macam betul. kotak dia Japan lah ni, Japan. Saya buka lah tadi diorang kata suruh buka, saya buka sekejap. Saya pun belum buka lagi sebenarnya, belum buka lagi. Belum buka. Cuma tengok daripada luar je. Apa isi dia kan? Ni dia punya kotak, kalau Japan set tengok dia punya ni pun ada tulisan-tulisan Japan kan. Japan punya tulisan kan. Ni Japan set lah. Dan sebenarnya Japan set ni tak ada jual lah dekat Malaysia kan. Dalam bukan tak ada jual dalam kedai-kedai jam. Macam dekat The Mines tak ada kan. Memang tak ada lah. Kalau resmi hanya menjual setnya orang kata manual book dia bahasa Inggeris pula, bahasa Inggeris. Oh, ni yang saya akan buka jual besok ni. Ni baru Zul. Esok baru saya buka cerita, tapi yang ni ada antara jamnya. Zul. Ini kalau kata Zul orang hebat dalam bidang jam ni kan. Ni model apa Zul? Sekejap fokus dulu. Right. DW69 DW69. So ini memang Japan edition lah. Japan set lah, betul? Kalau siap dengan kalau datang hadir dengan tag dia datang dengan menu box menu ya kita set. Kotak dia semua ada tag dia pun Japan. So besok tuan-tuan saya nak try jual jam Japan set. Adalah 2-3 barang-barang lain, support lagi saya tu. Support kita ni sebagai penjual-penjual baru ni. Kan, insya-Allah mana tahu dia bukan apa Zul. Saya tak berani jual harga yang Zul jual ni sampai 2000 lebih ni. Saya ambil yang harga bawah apa, yang harga bawah 1000 je. Okey Zul. So Zul, tadi ada orang kata minta belanja murah kami. Ada ke? Murah kami. Dekat kawan. Tak ada. Dekat kawan. Tak boleh nak tunjuk lah malam ni. Yang ada Supreme murah kami je. Supreme murah kami. Ada gulai. Buat jual tu? Nak buat jual lah? Ni jual. Berapa tu? Yang ni boleh tengok dekat IG ni. Dekat IG. Apa IG dah? Ini IG dia. Sekejap saya buka IG dia. IG Zul lah. Ini dia IG Zul. Ini IG Zul kita. Zul Daisy _official. Betul? Betul. Itu IG Zul. Bagi mereka yang tak kenal Zul, boleh masuk dalam tu lah. Tapi bagi mereka yang nak tengok Facebook dia pula, ini Facebook Zul. Zul Kamal Aziz ataupun dalam kurungannya Look For Me. Carilah saya. Okey. Zul, okey, kita buat penutup. Zul tolong bagi sedikit kata-kata hikmat bagi mereka yang dalam ni, tapi saya nampak dalam ni ramai geng-geng kita Zul. Ramai geng-geng G-Shock ni. Nak bagi kata hikmat pun diorang pun hebat-hebat dah. Tapi tak apa, bagi je Zul apa-apa. Silakan Zul. Last word from you. Okey, apa-apa pun kita buat ni, tak kisahlah hobi ke apa, yang penting kita kena chill. Jangan push. Make sure ada goal lah. Ada goal. Dan make sure kita perlu bezakan antara keperluan dan kehendak. Kalau kita rasa benda tu kehendak tu boleh memberikan benda yang manfaat kepada kita, teruskan. Kalau rasa membebankan, tak payah. Sebab at the end of the day, kita yang kena harum. Bukannya kita nak orang kata harum orang lain, kita di sendiri. So kalau kita rasa benda tu berbaloi, buat je. Jangan fikir pasal orang lain. Buat. Sebab at the end of the day, kalau benda tu dapat menyumbang untuk kita sendiri, keluarga, lokaliti setempat dan negara, why not? Sebab benda ni bukannya starting setakat level 1. Mungkin level 2, ke 3, ke 4, ke 5. Dia apa pun, agama bangsa tanah air. Itu je. Abata. Agama bangsa tanah air. Jarang seller sebut benda tu. Abata. Terbaik Zul. So Zul, ini bukan pengakhirannya. Kita akan teruskan lagi dengan segmen-segmen lain insya-Allah lepas ni Zul. Tapi lepas ni kena standby earphone. Okay. Baru suara dia sharp sikit. Okey Zul. Thank you. Jumpa lagi Zul. Assalamualaikum. Thank you Zul. Nanti kita sambung kita dekat dalam grup WhatsApp insya-Allah. Okey baik. Assalamualaikum Zul. Okey tuan-tuan, selesailah malam ni dengan saudara Zul Kamal kita. Saya sukalah. Ramai nama-nama yang saya tak pernah jumpa dalam saya punya live. Hazim Osman, nama-nama yang memang saya first time nampak. Muhammad Syukri, terbaiklah korang, support lah. FD Pirex. Korang tolong follow saya punya wall ni, saya punya Facebook ni, sebab insya-Allah segmen-segmen macam ni akan selalu saya bawa. Ramai lagi otak-otak yang hebat ni. Ramai tuan-tuan. Saya kalau lepak dengan dia, saya naik Penang. Penang satu, tengok jam dia orang pakai. Tengok baju dia orang pakai, tengok cap dia orang pakai. Aku tak boleh follow lah dia orang ni punya trend dia orang. Dia orang punya trend, dia orang punya gila tu memang terbaik lah, memang terbaik. Bagi saya ini walaupun dianggap sebagai satu kegilaan, tapi sebenarnya kalau mereka yang take it sebagai
sumber pendapatan yang mungkin boleh menjana income, why not? Why not kan? Why not? Jadi tuan-tuan, saya ni semua pengaruh, ni semua Sun punya pengaruh ni cikgu, ya ke? Tak juga. Sebenarnya G-Shock ni sebelum Sun hidup lagi dah ada. Ya ke? Sebelum Sun mula berniaga, G-Shock dah ada kan. Tapi Sun mungkin, bro Sun kita mungkin pencetus ummah. Pencetus ummah G-Shock pada masa ini tuan-tuan. Baik, Renjani ni brother Renjani, I salute you Renjani. You kena support saya punya channel sampai bila-bila insya-Allah. Kita nak bawa kawan-kawan kita lebih-lebih ramai lagi untuk dalam segmen kita insya-Allah. Baik, lepaslah nak beli susu anak. Betul. Baik tuan-tuan, kita jumpa lagi insya-Allah dalam segmen bersama dengan saya hari demi hari. Esok ada dengan orang lain pula, bukan hobi lah. Lusa ada lagi, hari-hari saya ada live. Support saya, insya-Allah kita support selamanya orang kita untuk meneruskan penghidupan dengan cara dia. Baik, okey, penutup rolling montage.